Sebagaimana yang saya nyatakan dalam ucapan penangguhan tadi, bahawa ianya telah ke peringkat akhir ya, untuk dimutamakan. Ya. Kita akan BN akan bertemu dengan PH, ya, kepimpinan BN, di mana kita tidak mengadakan perundingan antara parti dan parti, tetapi antara gabungan dengan gabungan. Jadi BN dan PH setelah proses antara parti, maknanya gabungan-gabungan dalam parti-parti PH memutamakannya, kita akan dimaklumkan, dan di kalangan kita juga kita akan mengutamakan di kalangan kita, dan selepas itu saya fikir di akhir bulan ini, ya, di akhir bulan ini, ia tergantung pada waktu available time yang ada pada Yang Berhormat Perdana Menteri selaku pengurusi gabungan atau sekretariat kerajaan perpaduan ini. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman. Video yang anda saksikan tadi, apa yang dikatakan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengurusi BN mengenai pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Seperti yang dikatakan, rundingan kerusi melibatkan rundingan kerusi melibatkan BN dan PH Pakatan Harapan. Dan untuk kita berbicara lanjut mengenai perkara ini, saya nak bersama dengan Saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Saudara Mujibu, kalau kita dengar BN ataupun UMNO ada meminta kerusi lebih dalam PRN, tetapi apakah justifikasi UMNO ataupun advantage yang ada pada UMNO bergabung dengan PH Pakatan Harapan? Kerana kalau kita lihat sejarah pada PRU 14 yang lalu, ini data daripada SPR, BN bertanding di semua kerusi DUN di Selangor 56, Pulau Pinang 13, Kedah 36, Negeri Sembilan 36, Kelantan 45 dan juga Terengganu. Tetapi hanya 4 kerusi di Selangor, 2 kerusi di Pulau Pinang, 3 di Kedah, 16 di Negeri Sembilan, 8 Kelantan dan 10 di Terengganu. Apa pada pandangan Mujibu advantage ataupun kelebihan yang UMNO ada, terutamanya di peringkat negeri ataupun dalam PRN? Adakah keberadaan dalam kerajaan perpaduan ini beri keyakinan kepada BN? Baik, terima kasih Hakim. Selamat pagi diucapkan. Ini first time kita bersiaran di awal membuka hari 11 Jun untuk diskusi dan membuat sedikit wrap up terhadap apa yang berlaku sepanjang 3 hari ini dengan menumpukan kepada Perhimpunan Agung UMNO. Ya, jelas kalau dilihat daripada kenyataan Presiden UMNO itu sendiri, ya, perundingan secara en blok hanya berlaku bagi BN dan PH. Untuk kerusi itu menunjukkan bahawa akan ada negosiasi yang berlaku secara en blok bagi memastikan UMNO barangkali mampu bukan saja untuk mempertahankan status quo di negeri-negeri yang dimenangi, tapi juga mungkin memiliki sedikit competitive edge untuk mendapatkan kerusi yang lebih. Walau bagaimanapun saya bersetuju dengan Hakim bahawa perlu ada satu justifikasi yang kuat memandangkan fakta jelas memperlihatkan bagaimana kekuatan UMNO di negeri-negeri yang pantai barat, dan sudah tentu juga bercakap tentang kekuatan yang ada pada UMNO di negeri-negeri Melayu ketika gelombang hijau itu jelas membadai, yang menjadikan UMNO itu sekarang adalah parti Melayu yang ketiga di belakang PAS dan juga dalam konteks ini. Maka saya lihat satu sisi rundingan secara en blok ini dalam pembagian kerusi, saya yakin justifikasinya hanya untuk mengekalkan status quo. Ya, maknanya kalau ada pengekalan status quo, maka perundingan secara en blok ini barangkali akan lebih berkesan dan berjaya tanpa perlu disertai oleh komponen-komponen yang lain. Tapi jelas kalau ada ketidakpuashatian dalam pembahagian kerusi itu, memandangkan kekuatan UMNO dan juga keperluan pada
pada ketika ini melihat bahawa perundingan itu harus mewujudkan satu situasi menang-menang sekurang-kurangnya bagi memastikan tidak ada pertembungan sesama sendiri di antara UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dalam merebut kursi itu. Memandangkan kalau ini berlaku, itu juga sudah menjadi satu kemenangan. Tetapi sudah tentu perkara yang terpenting adalah pembagian kursi dan kebarangkalian kursi itu untuk menyumbang kepada majoriti bagi membolehkan pembentukan kerajaan itu kelak. Formula itu ada, ya, kalau kita nampak bagaimana di Perak dan juga di Pahang itu berlaku kerajaan campuran dalam konteks kursi-kursi yang dimenangi itu mencukupi bagi membentuk kerajaan. Tapi ini juga barangkali satu justifikasi yang sukar untuk dipertahankan oleh UMNO dalam konteks Selangor, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Pulau Pinang. Ya. Mungkin di Kelantan dan juga di Terengganu itu sedikit berkelebihan memandangkan kekuatan Pakatan Harapan yang tidak begitu menghimpak di negeri-negeri ini. Jadi mungkin ada pertukaran kontra dalam konteks ini bagi memastikan perundingan ini berjaya. Dan di peringkat awal rundingan secara en blok ini saya rasa satu perundingan kursi yang bijak untuk UMNO dan PH di peringkat awal. Tapi saya rasa membawa kepada Julai dan Ogos ini, perundingan ini perlu diselesaikan dengan tuntas hakim bagi memastikan sekurang-kurangnya perundingan kursi ini tidak membolehkan UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan bertembung bersama sendiri yang akan sudah tentu memberikan kelebihan kepada Perikatan Nasional dalam konteks itu. Ya, pastinya kita harapkan para barisan kepimpinan BN dan juga PH dapat menemui titik equilibrium menjelang akhir bulan ini bagi mengutamakan pengagihan kerusi bagi 6 PRN yang akan berlangsung tidak lama lagi. Tetapi kalau kita lihat kepada Perhimpunan Agung UMNO yang berakhir pada Sabtu, yang melabuhkan tirainya pada Sabtu, kita lihat sepanjang 2-3 hari ini pelbagai isu yang diutarakan dalam PAU. Ini merupakan Perhimpunan Agung UMNO yang terakhir sebelum UMNO bersama dengan parti-parti dalam kerajaan perpaduan nak menempuh 6 PRN tidak lama lagi. Banyak perkara yang ditimbulkan, usul yang dicadangkan mengenai calon dan juga kerinduan terhadap bekas pemimpin. Tetapi saya kira antara yang mencuri tumpuan adalah kenyataan oleh Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal yang antara lain menyatakan mahu DAP minta maaf dan Timbalan Presiden juga Datuk Seri Muhammad Hassan kata tak ada salahnya kalau minta maaf. Tujuan dia boleh menghapuskan syak wasangka dan juga kesangsian dalam dan juga menjaga keharmonian dalam kerajaan parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Pada pandangan Mujibur, adakah ini satu yang bersifat kosmetik ataupun ia penting untuk bergerak ke hadapan sebagai sebuah gabungan dalam nak menempuh PRN ini nanti? Seeloknya Hakim, mereka UMNO dan DAP ini saling bermaafan, ya. Kerana apa yang berlaku membawa kepada dinamika politik DAP dan UMNO pada hari ini sebenarnya kedua-dua parti ini ada saham. Ya. Mengapa kita kata begini? Sebab kemeruduman sokongan bukan saja kepada Barisan Nasional tetapi juga pada PH itu sendiri, ya. Dalam konteks PRU ke-15, saham itu tetap ada pada UMNO dan juga DAP sendiri. Kerana UMNO lah yang membelasah DAP dengan pelbagai konotasi yang negatif, ya, anti-Islam, anti-Melayu, liberalisme, komunis dan sebagainya. Dan begitu juga DAP yang keroyok UMNO ni dengan label-label yang tak sedap, ya, chauvinis Melayu, parti elit, hoi-hoya, hoi rasuah dan sebagainya. Jadi membawa kepada PRU 15 ini yang menjadi satu backdrop ataupun satu naratif yang menjauhkan pengundi muda, pengundi atas pagar, pengundi generasi baru, bukan saja pada UMNO tapi juga pada PH terutamanya DAP. Maka dalam hal ini nak suruh DAP minta maaf pada UMNO, saya rasa lebih baik kedua-duanya bermaafan. Now kita lihat bagaimana desakan Ketua Pemuda itu yang mengatakan kalau DAP boleh minta maaf pada GPS, ya, Gabungan Parti Sarawak dalam konteks ini, mengapa tidak dilakukan pada UMNO? Saya rasa itu tidak adil kerana
perspektif untuk melihat DAP minta maaf pada GPS itu konteksnya berbeza, kerana satu ketikanya suasana itu memerlukan penyertaan GPS yang sebegitu kritikal untuk membentuk kerajaan, dan isu terbesar pada ketika itu adalah DAP, dan konteks DAP dan politik Sarawak itu sangat berbeza dengan konteks DAP dan politik Melayu dalam UMNO. Kenapa kita kata begitu? Kerana kalau dilihat kerjasama DAP dengan parti-parti Melayu sudah pernah berlaku. Lihat bagaimana DAP bekerjasama dengan PAS contohnya, kan. Mengapa tidak DAP dan juga UMNO menggunakan kerangka yang gitu dalam menjalinkan kerjasama? Kerana betul memang ada perbezaan di mana yang berbeza itu adalah situasi di mana DAP dan UMNO bekerjasama sebagai sebuah pakatan kerajaan, dan dalam masa yang sama juga DAP dan PAS bekerjasama pada ketika itu bagi menjadikan Pakatan Pembangkang itu lebih kemas dan tersusun untuk berhadapan dengan dominasi UMNO yang begitu sukar untuk dikalahkan pada satu ketika. Tapi ada isu, ada isu hudud contohnya, isu Malaysia. Bagaimana isu ini yang begitu berat dan besar bagi penyokong masing-masing tapi berjaya dilunakkan oleh DAP dan juga PAS. Sudah tentu ketika itu naratif yang dibawa untuk melawan rasuah, menjadikan pembangkang itu lebih kemas dan tersusun. Jadi saya rasa ini juga perlu menjadi asas kerjasama DAP dan UMNO, di mana kestabilan politik negara way forward kepada politik masing-masing yang saya rasa perlu dilakukan di jalur kerajaan perpaduan itu berbanding dengan menyentuh prinsip dan dasar parti masing-masing yang saya rasa akan lebih sukar untuk dirungkai dan menimbulkan lebih banyak kepusukan berbanding menerangkan jalan, clear the way kepada kedua-dua parti. Sebab dalam konteks PAU ini yang kita kecewa adalah kenapa tidak digunakan naratif kerajaan perpaduan itu. Sebab kerjasama di dalam kerajaan ini bukan hanya BN dan DAP, ada parti komponen lain, bagaimana warisan, GPS, GRS ini juga perlu dilihat. Dan saya juga melihat sepatutnya PAU ini kritikal untuk UMNO terangkan, yakinkan agar undi, agar terima kenyataan, terima suratan takdir. Mereka perlu berpakat dengan DAP. Dan yang penting UMNO harus menggunakan PAU ini untuk mengurus ketidakpuasan dan merungkai kekeliruan. Sebab itu isunya di sini dalam PAU ini, it is not what to say, it is how you say kepada akar umbi. Kerana kelebihan itu jelas pada UMNO. UMNO sekarang ada peranan yang lebih penting dan lebih strategik dalam kerajaan sebagai komponen paling berpengalaman dalam pentadbiran dan government. Artinya itu jadi fokus. Bukan tonjolkan perbezaan ideologi, mengenang kembali permusuhan, cuba merungkai luka lama yang mungkin akan berdarah kembali, dan saya rasa ini sepatutnya tidak berlaku dalam PAU, tetapi apa yang berlaku sebaliknya, maka mungkin boleh dikliarkan di peringkat Sekretariat Muafakat kelak nanti. Baik, kita nak meneruskan kembali diskusi mengenai politik dalam negara kita ini, tapi ini juga satu perkembangan terkini yang saya nak bawakan berkenaan dengan pengerusi Muafakat Nasional MN Tan Sri Anwar Musa yang kini dilaporkan sah menyertai parti PAS yang merupakan sebahagian dari komponen ataupun gabungan Perikatan Nasional selepas mengemukakan permohonan beberapa bulan yang lalu. Dan melihat kepada perkara ini, saya nak terus saja kepada saudara Mujibu Abdul Muiz. Saudara Mujibu, adakah penyertaan Anwar Musa ini akan memberi kesan ataupun impak kepada UMNO ketika kita lihat PAU ataupun PAU membincangkan mengenai kelangsungan masa depan UMNO secara meluas oleh pemimpin dan juga ahlinya sejak mereka kalah teruk dalam pilihan raya umum yang lalu. Adakah barisan kepimpinan yang ada ketika ini dilihat mampu mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap UMNO, ataupun mereka yang disisih ataupun digugurkan oleh UMNO sebelum PRU 15 ini boleh memberikan satu impak negatif kepada UMNO? Pandangan Mujibu? Ya, ini harus dilihat daripada konteks Kelantan itu sendiri, sudah tentu sebagai tokoh lama dan berpengalaman Barisan Nasional UMNO di Kelantan, sedikit sebanyak ia mungkin akan memberi impak kepada UMNO di Kelantan. Tapi untuk menyamakan impak seperti mana Syahidan Kasim di Perlis
dan Anwar Musa di Kelantan ini adalah satu situasi yang berbeza, memandangkan Kelantan merupakan stronghold PAS, dan itulah pusat operasi dan satelit mereka berkembang ke seluruh negara. Dan kita lihat bagaimana di satu ketika semasa UMNO Barisan Nasional kuat pada tahun 2004 pun masih lagi gagal untuk menumbangkan PAS dan penguasaannya di negeri itu, berbanding dengan Datuk Seri Syahidan di Perlis, yang mana Perlis ini merupakan negeri kuat UMNO Barisan Nasional. Dan pada ketika Datuk Seri Syahidan tidak dicalonkan, jelas pada situasi itu Perikatan Nasional sendiri berharap agar mereka dapat menarik Datuk Seri Syahidan Kassim untuk memberikan impak dan juga nilai tambah Perikatan Nasional di Perlis. Dan ketika badai itu berlaku, dan sudah tentu kita lihat bagaimana Perlis berjaya ditawan dan menjadi negeri PAS. Dalam konteks di Kelantan juga mungkin kita melihat penyertaan Anwar Musa masuk ke dalam PAS ini berkait rapat dengan kenyataan yang saya rasa mungkin boleh dikaitkan dalam hal ini apabila Adun Kok Lanas, Dato' Alwi selama 4 penggal di situ yang ketika ini telah mengumumkan untuk tidak mempertahankan kerusi itu. Maka apakah dengan kepemerigian Dato' Alwi ini tadi, maka sebagai bekas Adun Kok Lanas, Tan Sri Anwar Musa mungkin akan mengisi kekosongan itu dan terusnya merampas kerusi itu daripada Barisan Nasional. Ini juga mungkin boleh menjadi pertimbangan pada itu. Tetapi jelas dalam konteks keseluruhan UMNO, melihat kepada kekuatan UMNO di Kelantan itu, saya rasa mana-mana tokoh pun barangkali agak sukar untuk menawan negeri itu daripada pemerintahan PAS, memandangkan ketiadaan tokoh di dalam konteks UMNO di Kelantan, kekuatan akar umbi PAS yang begitu beroperasi secara satelit di Kelantan itu yang melimpah kepada negeri-negeri lain. Maka ini barangkali adalah satu long proses. Ya, bertambahan pula kita bercakap tentang gelombang hijau yang begitu kuat, masih lagi kuat membadai. Kekuatan Perikatan Nasional yang berkembang dan penggunaan logo PAS di Kelantan berbanding logo Perikatan ini sukar. Even adanya Pakatan Harapan pun membantu pada ketika ini dan menjadikan persaingan satu lawan satu, jelas masih lagi tidak memberikan satu signifikan kepada UMNO untuk melihat sejauh mana mereka boleh menguji di negeri itu. Tetapi melihat ini daripada perspektif UMNO secara umum, untuk bernostalgia, menarik pengaruh dan juga orang-orang ataupun walot lama kembali kepada UMNO ini, saya rasa bukan satu langkah yang bijak, memandangkan UMNO telah melakukan pembersihan dan UMNO juga sedang bercakap tentang reformasi dan peremajaan UMNO. Saya rasa ini perlu dilakukan oleh UMNO dan UMNO harus mengambil kesempatan bersama dengan kerajaan pada ketika ini dan mempunyai kuasa. Walaupun situasi kuasa itu tidak lagi seperti UMNO dominan ketika itu. Ini perlu diambil peluang untuk mencari dan merejuvenasikan UMNO itu kepada hala tuju yang baru dalam konteks politik yang baru dan memperkuatkan UMNO itu sendiri secara perlahan-lahan. Baik, pastinya soal kelangsungan UMNO dan juga peranan yang boleh dimainkan UMNO dalam kerajaan perpaduan ini akan terbukti. Mungkin ujian pertama dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Terima kasih Saudara Mujibur Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, berdiskusi mengenai Perhimpunan Pasca Perhimpunan Agung UMNO yang baru saja melabuhkan tirainya pada Sabtu.